Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masuk ke ayat yang baru, ayat ke-46 di surah Al-Ankabut. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka jadi yang ke-7 ke surat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Sebagian daripada ahli tafsir, seperti disebut oleh Ibn Katsir dan tafsirnya, Qatadah dan lain-lain, mereka ni berpendapat bahawa ayat ni telah pun dinasahkan. Makna nasakh ni dihapuskan hukumnya dengan ayat yang menyebut tentang peperangan, iaitu bagi umat Islam hak untuk mempertahankan diri, dan mereka yang merangi umat Islam layaklah untuk diperangi. Jadi tidak ada lagi perdebatan dengan mereka kecuali masuk Islam, bayar jizyah ataupun pedang. Namun demikian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir seperti Al-Qurtubi yang menitik beratkan bab hukum hakam, tafsirnya pun bernama Jami' li Ahkamil Quran, bahawa Imam Qurtubi mentarjihkan pendapat ayat ini tetap berlaku dan muhkam. Iaitulah bagi orang di kalangan mereka yang hendak meneliti agama dengan melakukan perdebatan, maka lebih baik caranya dengan cara demikian, iaitu dengan melakukan perdebatan. Dalam bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan wala tujadilu ini datang dari perkataan mujadalah ataupun jadal, yang maksudnya mengemukakan poin ke ataupun argument ke, berdebat ke, berdialog ke. Yang dimaksudkan ahli kitab pula adalah orang Yahudi dan juga Nasara, pengikut yang mendakwa mereka beriman kepada Nabi Musa, dan bagi Nasara pula beriman kepada Nabi Isa AS. Mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Mereka ni percaya kepada Allah dan hari akhirat dan beriman kepada kitab Taurat dan juga Injil. Jadi di sini bila datang wala tujadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan, maknanya sebagai persiapan untuk kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang akan berhijrah ke Madinah nanti, maka sikap kamu dengan golongan yang ada potensi untuk didakwah ni hendaklah bersikap dengan sebaik-baiknya. Seperti menghadapi sifat kasar mereka, hadapilah dengan kelembutan. Membalas kemarahan dengan mengendalikan diri. Jadi membalas segala bentuk tuhmahan ataupun kata-kata yang mereka lemparkan itu dengan berikan nasihat. Ini billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum, melainkan orang yang di antara mereka ni ahli kitab, iaitu ada yang terus-menerus melakukan pengusuhan, membangkang, mewarangi, maka bantahlah mereka dan perlakukan mereka seperti yang layak mereka perolehi balasannya. Jadi perkataan waqulu, qulu ni hendaklah kamu berkata kepada mereka, milih bersifat baik kepada mereka, iaitu tunduk bagi mereka ni yang tunduk pada kebenaran dan mahu mengadakan perjanjian damai denganmu, cuma hati belum dapat hidayah. Kenabian Nabi Muhammad SAW masih dipertikaikan, dipersisihkan oleh mereka, tapi di atas common ground yang ada di antara umat Islam dengan mereka, iaitulah mereka beriman kepada Allah, cuma tidak menerima kenabian Nabi SAW yang diutuskan sebagai Nabi akhir zaman. Dan diajar kepada umat Islam untuk berkata kepada mereka waqulu amanna, iaitu maksudnya kami benarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami, iaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada kamu dalam kitab Taurat dan juga Injil sebelum berlakunya tahrif, sebelum berlakunya pemindaan, perubahan apa yang telah kamu lakukan kepada kitab-kitab Samawiyah yang diutuskan kepada Nabi-Nabi kamu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah pun sabda pada para sahabat, merupakan hadis sahih, la tusaddiqu ahli kitab wa la tukazibuhum wa qulu amanna billahi wa malaikatihi wa bi kutubihi wa rusulihi fa in qalu batilan lam tusaddiquhum wa in qalu haqqan lam tukazibuhum. Dalam hadis sahih ini, Nabi telah pesan kepada para sahabat di kalangan kaum muslimin, kalaulah ahli kitab datang jumpa dengan kamu, kamu jangan langsung membenarkan, la tusaddiqu ahli kitab wa la tukazibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa bila Nabi umat Islam sampai ke Madinah, maka bangsa Yahudi ni mereka menganggap mereka terpelajar, dan memang orang Arab yang ada di Madinah kagum dengan mereka dan terikut-ikut dengan mereka. Maklumlah mereka merupakan bangsa yang memiliki kitab, orang Arab tidak ada. Jadi mereka ni nak mempermainkan orang-orang Arab. Mereka mengetahui bahasa Ibrani, orang Arab tidak memahaminya, dan mereka memahami bahasa Arab kerana duduk di kalangan orang Arab. Maka bila mereka baca
kitab Taurat sebagai contohnya, mereka baca dalam bahasa Ibrani, kemudian mereka terjemahkan dalam bahasa Arab, dan di situlah berlaku manipulate-nya, penipuannya, perubahannya ikut seleranya. Kerana kita pernah bincangkan dahulu, kita sampai pada ayat hudud, iaitu ayat hukuman yang ternyata dalam Taurat sama seperti yang terdapat dalam Quran. Bagi lelaki yang telah berkahwin melakukan zina, maka nak direjam. Yang belum berkahwin disebat 100 kali dan dibuang ke tempat lain, dibuang negara, diusir sebagainya. Maka terdapat persamaan. Tapi sampai di ayat seperti itu, dan juga ayat menyatakan dipotong tangan pencuri selepas sabit kesalahan, terbukti dengan syarat-syaratnya dipenuhi, maka dia layak untuk dipotong tangannya. Tapi tiba di ayat seperti itu, si pendeta ini menutup ayat itu, menyangkakan bahawa Nabi SAW tidak boleh mengetahui apa yang terdapat di sebalik jarinya. Maka Nabi mengatakan, alih jarimu. Ternyata apa yang terdapat dalam Taurat itu sama dengan apa dalam Quran yang suruh hukuman. Maka inilah pembohongan dilakukan oleh kaum Yahudi dan juga Nasara, terutamanya Yahudi, kepada umat Islam yang ada di Madinah selama ini. Maka bila datang Islam, datang Nabi bersama para sahabat mengislamkan penduduk Madinah, maka telah dibuat satu polisi supaya umat Islam jangan terpedaya dengan apa yang dikatakan mereka. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu beranggap ia benar dan jangan beranggapan ia salah. Madailah untuk kata amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Common groundnya, persetujuan yang ada di antara kedua pihak ini adalah keimanan kepada Allah. Terima ini dulu, jadikan ini asas dahulu. Dan saya telah jelaskan pada kuliah yang terdahulu, di kalangan ahli kitab ini seperti Abdullah bin Salam yang asalnya namanya Husain bin Salam, yang telah pun masuk Islam, ditukar namanya oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Salam. Dan ada kemudian itu namanya Ka'abul Ahbar, seorang pendeta. Walaupun dia pendeta, tapi di atas prinsip yang Nabi tekankan ini, bahawa segala perkara yang disampaikan subjek kepada penerimaan kalau dia selari dengan Islam, dan tawakuf andai tidak ada dalam Islam menyatakan perkara semikian. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah seorang sahabat yang masuk Islam namanya Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ni kalau kita lihat dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah oleh Ibn Hajar, bahawa beliau ni dikatakan Adi bin Hatim ini, bapaknya Hatim At-Ta'i itu terkemuka sebagai seorang yang dengan nama karimnya, dengan seorang yang sangat terkemuka, sampai dia dengan satu perumpamaan bahawasanya ada tak orang lebih pemurah daripada Hatim At-Ta'i. Bapanya ni seorang yang sangat pemurah. Yang masuk Islamnya adalah anaknya Adi dengan kakaknya. Saya bawa kisah ni bahawa tunjuk yang dibawakan Nabi SAW dalam berdebat, berdialog dengan orang yang punya potensi untuk mengikuti Islam. Maknanya ayat ni seperti dikatakan oleh Imam Qurtubi, tidaklah dinasahkan. Ayat jihad kekal pada tempatnya. Ayat mujadalah, perdebatan, perkongsian, bertukar-tukar pandangan dalam bentuk yang harmoni, itu masih kekal dilakukan. Dan kita pun dapat lihat di antara umat Islam ada yang Allah beri kelebihan seperti Dr. Zakir Naik Hafizahullah, dan sebelum ini Syekh Ahmad Didat, kemampuan masing-masing untuk menyampaikan Islam melalui perdebatan, untuk memberitahu kebenaran dan pembuktian kepada kesalahan-kesalahan dari sudut amalan mereka. Maka Nabi SAW telah pun, kalau kita lihat dalam hadis Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim dan lain-lain, bahawa Adi bin Hatim ni pernah datang kepada Nabi SAW. Bila datang Adi bin Hatim ni, Jibril memberitahu kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi dan dia melihat apa yang dibuat oleh lelaki yang mengaku menjadi Nabi ni. Adi bin Hatim ni merupakan pemimpin di kalangan orang Kristian, orang Arab masih kekal Kristian ramai pada hari ini, di daerah seperti Lebanon, di tempat-tempat di Syria, di Jordan. Kadang-kadang nama mereka pun nama seperti Arab. Di Maghribi ramai Kristian dan juga Yahudi. Maka lelaki beragama Kristian ini panggil Adi bin Hatim, ketua kabilahnya yang kebanyakannya beragama Kristian itu. Tiba-tiba datang seorang perempuan dengan anak lakinya masih kecil, berkata kepada Rasulullah, kami ada hajat untuk Rasul tunaikan. Rasulullah pergi menunaikan hajat mereka. Maka aku ikut. Tuan rahmati dan dikasihan, Nabi telah pun memujuk Adi ini dan berkata kepada beliau, ma yufiruka an taqula la ilaha illallah fahal ta'lam man ilahin siwallah. Wahai Adi, apa yang menghalang kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah kau tahu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah? Maka beliau kata, ya, saya memang beriman kepada Allah SWT. Maka kemudian Nabi SAW berkata lagi kepadanya, fa innal yahud maghdubun alaihim wa inna nasara dhullal. Maka kata Nabi kepada Adi bin Hatim ni, kamu tahu tak, Yahudi merupakan bangsa yang dimurkai oleh Allah. Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang dimurkai oleh Allah adalah golongan Yahudi kerana mereka minda merubah apa yang terdapat dalam kitab-kitab Samawiyah. Yang sesat adalah golongan Nasara kerana membaca dan mengikuti kompas yang sesat yang telah diperdayakan oleh puak Yahudi itu. Maka Nabi mengatakan, wa inna nasara dhullal. Golongan Nasara pun merupakan golongan sesat. Maka jawapan Adi kepada Rasulullah, qultu fa inni hanifun muslim. Wahai Muhammad, saya beragama Islam, saya meyakini kebenaran Islam. Maka gembiralah Nabi mendengar kata-kata Adi bin Hatim itu. Jadi akhirnya Nabi SAW telah pun menjadikan Adi bin Hatim ni dalam lingkungan penjagaan keluarga Ansar sebagai seolah-olah macam seorang keluarga angkat lah. Jadi kemudian Nabi SAW pun menyampaikan kuliah dan Adi bin Hatim melihat apa-apa yang disampaikan Nabi SAW masuk lagi ke dalam hatinya. Nabi telah bersabda kepada para sahabat, siapa yang ada kemampuan hantarlah untuk derma ke jalan Allah, walaupun hanya sekati ataupun setakat mana yang kamu mampu, bi nisfi sa'in atau bi qabdatin
qabdatin aw bi ba'dhi qabdatin, maka kamu tahu tak di akhirat besok neraka jahanam itu punya kepanasan, maka takutilah kepanasan api neraka itu pun walau bi tamratin, walaupun dengan sebiji tamar, walau bi shiqqi tamratin, ataupun daripada sebahagian daripada tamar. Fa in ahadakum laqilla wa qailun lahu ma aqul lakum alam aj'al laka sam'an wa basaran fayaqul bala fayaqul alam aj'al laka malan wa waladan fayaqul bala fayaqul aina ma qaddamta li nafsika fayanzur qudamahu wa khalfahu wa an yaminihi wa an shimalihi thumma la yajidu shay'an yaqi wajhahu hara jahannam. Maka Nabi telah menggambarkan peristiwa akhir zaman nanti ketika manusia baris untuk menerima hukuman masing-masing, syurga ataupun neraka, bahagia ataupun sengsara. Maka Nabi bersabda, nanti kamu tahu kamu akan pergi depan Allah SWT dan Allah akan bertanya kepada kamu, bukankah aku telah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan? Jawapan manusia, ya wahai Tuhan, pasti. Bukankah aku telah menjadikan untuk kamu harta dan anak-anak? Jawapannya, ya betul Tuhan. Maka Allah akan bertanya lagi kepadanya, apa yang kamu persembahkan untuk Islam bagi mempertahankan dirimu di sisi aku pada hari ini? Maka dia pun melihat di hadapannya, belakangnya, kanannya, kirinya, maka dia tak ada benda pun untuk menahan dirinya daripada semua sudut itu didatangi oleh api neraka. Maka Nabi telah pun mengingatkan para sahabat, liyaqi ahadukum wajahun nara walau bisyikki tamratin, maka hendaklah seorang itu menjaga dirinya daripada menjadi bahan bakaran api neraka, kena pada mukanya kelak. Hendaklah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada kemurkaan Allah dan juga bahang kepanasan neraka itu walaupun dengan sedikit sebelah daripada kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau tak ada kurma nak diberikan, maka cakaplah yang baik-baik. Fa inni la akhafu alaikumul faqah fa innallaha nasirukum wa mu'tikum hatta tasira za'ina fima baina Yathrib wal Hira aw akthar ma yakhafu ala matiyatiha saraq. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada sahabat, kamu tahu tak, aku tak takut kamu jatuh miskin, yang aku takut kamu ni akan menjadi kaya. Kamu tahu tak bahawa kebenaran yang aku bawa ni akan terselah, bahawa Allah Taala akan menunjukkan kebenaran Islam ini sampai masa nanti, bahawa mereka akan bergerak daripada Yathrib menuju ke Hira ataupun lebih jauh daripada itu, semuanya dalam keadaan selamat daripada kecurian. Mendengar kata-kata ini yang saya cerita kepada tuan-tuan, Adi bin Hatim ini, beliau pemimpin tertinggi orang Kristian dalam bangsa Arab, dalam kabilah yang Tai. Maka dia ni dalam kesempatan sebagai pemimpin, dia mendapat 1/4 daripada semua harta yang diperolehi di mana sahaja. Cukai lah maknanya, hidupnya senang. Dia ni kerja bangsa dia mencuri, dan daripada apa kecurian yang dapat itu, perampasan hak orang dan sebagainya, dia dapat 1/4. Mendengar kata-kata Nabi itu, aku merasa cair hatiku, betapa banyak kemungkaran kejahatan yang telah dilakukan. Saja saya bawa kepada tuan-tuan cerita ni untuk tuan-tuan faham bagaimana Nabi berdakwah kepada para sahabat ini. Maka dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda kepada Adi bin Hatim ni, wahai Adi, aslim taslam, masuklah engkau Islam wahai Adi, maka engkau akan selamat. Maka beliau menjawab, faqultu inni ala dinin, wahai Muhammad, saya telah punya agama, kenapa kau suruh saya masuk Islam pula? Ini dalam hadis yang lain menceritakan dakwah Nabi kepada Adi bin Hatim. Dalam hadis tadi yang saya bentangkan, Adi ni masuk Islam begitu mudah, tapi sebenarnya dalam hadis yang menceritakan banyak rintangannya ketika beliau nak masuk Islam ni. Terutamanya bila masuk Islam, dia tidak boleh mengambil 1/4 daripada harta kaumnya lagi, tak layak untuk dapat cukai seperti itu lagi. Maka Nabi telah pun berkata kepada Adi, aku mengetahui agamamu lebih daripada engkau sendiri. Maka Nabi pun menceritakan tentang dirinya, aku tahu engkau ni ketua kan, alasta tar'asu qaumak, engkau ketua kan, alasta ta'khuzul mirba', bukankah engkau ni mengambil begitu banyak daripada harta mereka, 1/4 milik engkau? Fa inna zalika la yahillu laka fi dinik, aku beritahu pada engkau, sebenarnya dalam agama engkau yang kau banggakan, Kristian itu, Nasraniyah itu, tak ada pun kebenaran kau ambil harta orang dengan cara begitu kan. Maka aku pun mendapati diriku tersepit dengan kenyataan Muhammad SAW itu. Maka kemudian Nabi bersabda kepadanya, la'allahu an yamna'aka an tuslima antara indana khasasah, kamu tidak mahu masuk Islam kerana kamu lihat kami miskin ya. Nabi berkata kepada Adi bin Hatim ini, wa taran nasa alaina ilban wahidan har ra'aital hirah, Nabi bersabda kepadanya, kamu tak nak masuk Islam sebab kamu lihat kami miskin kan, dan orang semua sedang berusaha untuk menghancurkan kami, bukan? Kamu takut kan? Ingat wahai Adi bin Hatim, nanti kamu akan lihat bahawa perutusan kafilah perniagaan akan pergi dari tempat yang jauh sampai kepada Mekah, tiada siapa pun perlu mengawasi mereka. Wala yaftahanallahu alaina kunuz Kisra min Hormuz, dan Allah pasti akan membuka untuk kami harta perbendaraan Maharaja Kisra di Parsi itu untuk orang Islam. Maka saya bertanya kepada Rasulullah pada masa itu, di bulan masuk Islam, Kisra bin Hormuz, wahai Muhammad, betul ke Kisra bin Hormuz yang terkenal sebagai orang paling kaya di dunia pada masa itu, orang Islam akan dapat bahagian daripada hartanya kesemuanya sekali? Nabi kata ya, kunuzu Kisra. Dan Adi bin Hatim ini berkata, demi Allah, selepas masuk Islam aku melihat kebenaran yang nyatakan Nabi dalam 3 sabdaan ini semuanya berlaku, cuma aku belum melihat yang ketiga, namun demikian aku tetap beriman dengannya. Saya bawa ulasan ini tuan-tuan daripada kitab Hidayatul Hiyara yang menceritakan tentang bagaimana menjawab soalan-soalan ditimbulkan oleh golongan Yahud dan Nasara, bahawa bahan-bahan seperti ini perlu untuk kita baca, kerana ayat ini memberikan kepada kita satu motivasi sebagai umat Islam supaya jadi umat yang baca Al-Quran sebelumnya, bersalat, kerana dua itu menjadi mekanisme penting bagi melahirkan kesuburan iman dan keyakinan yang tidak pernah sirna, yang tidak akan jatuh, tidak akan dapat
kalahkan. Maka baca kisah para sahabat, kisah mereka boleh mengundang dan memberi kita kesuburan iman, mudah-mudahan. Tak ada kaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya pergi lebih lanjut lagi tentang perkara semikian, bagaimana akhirnya hidup Adi bin Hatim ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.